أبنا وأمنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita baca surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 110. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in 'an dzikri wa kanu la yastati'una sam'a. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا فاتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. Selawat tafrijiyah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadha bihil hawaju
وتنال بالرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوادي الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بخير يا كريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إنك أنت السميع العليم إنك أنت التواب الرحيم. Amma ba'du faya ibadallah. Wahai sekalian hamba-hamba Allah, alhamdulillah pagi ini kita kembali lagi dihidupkan semula oleh Allah dengan dipinjamkan rezeki umur, terus berkekalan dalam Islam hingga sampai kepada hembusan nafas yang terakhir. Semoga kita pergi menghadap Ilahi dalam iman. Hidup dalam Islam, mati dalam iman. InsyaAllah ta'ala. Itulah cita-cita dan keinginan kita. Maka oleh itu menambahkan keberkatan di dalam umur, di dalam masa yang telah pun Allah pinjamkan pada kita. Kita kembali lagi bersama-sama di dalam kuliah pada pagi ini. InsyaAllah pagi Selasa kita tukar sikit jadual. Selasa minggu pertama dan minggu kedua. Hadisnya hadis matan arba'in. Minggu ketiga di Teluk Gombak. Selasa minggu keempat di Tamaiping. Jadi kalau dulu tiap-tiap Selasa 4 minggu di sini. Tapi lah ni kita tukar sikit jadual Lepas PKP ni semua bertukar, berubah. Tak apa macam mana manusia berubah. Macam itulah jadual kita berubah. Tetapi hati kita tidak berubah. Masih tetap teguh berpegang dengan ajaran Allah. Masih tetap bertuhankan, bertauhidkan Allah Azza wa Jalla. Berasulkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati kita tidak berubah. Cuma jadual kita sedikit berubah. Baik. Jadi kita sambung pada pagi ini. Hadis yang ke-30. Daripada Matan Arba'in. Hadis yang ke-30. Kitab saya muka surat 66. Dia ada 2 versi. Kan? Tanim kitab. Sama. Ada yang lain? Ada. Itu juga hebat. Dia ada 2 versi kan? Okey. Ada kitab yang muka surat 62. Betul ke? Saya punya 66. Hadis yang ke-30. 60? 29 dah baca. 29 dah baca. Betul lah, betul. Betul Ustazah? Ya. Terima kasih Kak Jamila. Okey. Hadis yang ke-30. Okey. Kalau siapa nak dengar hadis 29, ada dalam YouTube. Ada dalam YouTube. Tiap-tiap kelas kita ada dalam YouTube. Boleh buka. Cari tajuk je dia keluar. Tulis nombor saya, cari tajuk dia keluar terus. Hadis 29 tu hadis panjang kan? Hadis ni pendek Hadis yang ke-30. Kita baca dulu Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'labah Al-Khusani Jursum bin Nashir
radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala anna Allah ta'ala farada faraida fala tudayyi'uha wa hadda hududa fala ta'taduha wa harrama asya'a fala tantahikuha wa sakata an asya'a rahmatan lakum ghaira nisyanin fala tabhasu anha. Hadis hasan rawahu Daraqutni wa ghairuhu. Baik, tengok dah. Masuk hadis daripada Abi Sa'labah Al-Khushani, iaitu Jursum bin Nashir radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabdanya, sesungguhnya Allah telah memfardukan beberapa kewajipan, maka janganlah kamu mensia-siakannya, dan Dia telah menggariskan beberapa batas, maka janganlah kamu melanggarinya, dan Ia telah mengharamkan beberapa perkara, maka janganlah kamu mencerobohinya, dan Dia telah mendiamkan beberapa perkara kerana kasihan belas kepada kamu, bukan kerana lupa, maka janganlah kamu menyelidikinya. Hadis hasan diriwayat oleh Daraqutni dan lainnya. Baik, kita tengok hadis ini, iaitu satu hadis yang bertajuk kewajipan dan batas-batas larangan. Nah, yang mana ulama telah pun bersepakat mengatakan barang siapa yang beramal dengan hadis ini, maka hidupnya akan senang dunia dan akhirat. InsyaAllah matinya akan ditempatkan di dalam syurga. Itu pada pendapat ulama, jumhur ulama mengatakan barang siapa yang beramal dengan hadis ini. Kita cuba baca tentang hadis ini, yang mana hadis ini mengandungi 4 perkara. Nah, hadis ini mengandungi 4 perkara, iaitu faraid, perkara-perkara fardu, maharim, perkara-perkara haram, hududa, perkara-perkara yang dibatasi Allah, majaiz, perkara-perkara harus. Maksudnya Allah Ta'ala gariskan hukum dalam kehidupan seharian kita. Ada fardu, ada haram, ada hudud, dan juga ada harus. Nah, ada harus. Yang mana insyaAllah akan dibahagikan oleh ulama-ulama muhaddisin. Ulama muhaddisin ni ulama hadis. Nah, ulama hadis menghuraikan kehendak hadis yang pendek ini di atas 4 pembahagian. Kita tengok siapa yang buat main cerita dekat kita. Iaitu Abi Sa'labah Al-Khushani. Nah, Abi Sa'labah ini adalah seorang sahabat Nabi SAW. Nama sebenar dia Jursum bin Nashir Al-Khushani. Itu nama sebenar dia. Nah, kalau kita tengok di sini, Al-Khushani Jursum bin Nashir. Terbalik kan? Memang orang Arab suka guna nama terbalik. Nah, nama sebenar dia Jursum bin Nashir, kat belakang tu. Lepas tu bawa Al-Khushani. Nah, Al-Khushani ataupun nama kunyah dia. Buat dekat kurungan Abi Sa'labah atau garis di bawah Abi Sa'labah tu, kunyah ataupun gelaran. Gelaran. Bukan nama sebenar dia. Nama sebenar dia Jursum bin Nashir. Itu nama sebenar dia. Nah, Al-Khushani tu nama tempat dia. Nama kampung dia. Khushani. Jursum bin Nashir Al-Khushani, iaitu Jursum bin Nashir yang berasal dari Khushani. Abu Sa'labah ataupun Abi Sa'labah tu adalah gelaran yang Rasulullah SAW beri kepada dia. Nah, Abi Sa'labah radhiyallahu an. Yang mana dia katakan sahabat ini adalah sahabat yang paling zuhud. Paling zuhud ni makna dia tak buat kerja dunia langsung. Dia buat kerja akhirat sahaja. Semata-mata. Yang mana kerja dunia bagi dia, dia kata, kalau kita buat amal ibadah,
rezeki akan hadir dengan sendirinya. Ini bersalahan bagi pandangan sahabat-sahabat yang lain. Sahabat-sahabat yang lain kata, kita kena kerja. Kita kena kerja cari rezeki. Dia kata, kalau kita beribadat semata-mata kerana Allah dan kepada Allah, tak payah susah hati tentang rezeki. Dia akan main. Dia hidup penuh dengan tawakal. Berkata Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Kita tahu di kalangan sahabat Rasulullah yang paling kaya Abdul Rahman bin Auf. Dia seorang saudagar yang hebat. Dia seorang meniaga, sibuk sikit lah. Jadi kata Abdul Rahman bin Auf, kena kerja. Kalau tak kerja mana nak main rezeki. Dia kata ibadat tu satu rezeki. Dia kata. Jadi pendapat dia boleh pakai. Cuba kata Abdul Rahman bin Auf, kalau kita banyak rezeki, kalau kita banyak harta, hasil daripada usaha kita, kita boleh infak di jalan Allah. Rasulullah nak ajak pergi perang, tak cukup kenderaan. Orang yang ada di harta banyak, infak ke jalan Allah, ada kenderaan, infak ke jalan Allah, boleh beli baju besi, boleh beli senjata, bahawa agama boleh ditegakkan. Betul tak? Pendapat Abdul Rahman bin Auf betul. Lepas tu dia kata, Allah dah janji, barang siapa berada di atas jalannya, rezeki memang tak disangkal lagi. Itu pun betul. Itu pun betul. Tapi dia memilih jalan tu lah. Dia pilih. Rasulullah ni tak kata apa. Kalau di kalangan sahabat bertelingkah, masing-masing menegakkan kebenaran, Rasulullah hanya tersenyum dan diam. Kalau bagi kita kata, hang tu penyegat. Kalau kita kata tu, kan? Hang tu penyegat tak mampu kerja, nak duduk atas sikap semayang saja. Nak tunggu rezeki datang bergolek. Tapi bagi baginda SAW, dia tahu. Sahabat ada alasan yang tersendiri. Habis Sa'labah dia pun macam tu. Nah? Dia ini di antara pengurus jenazah. Nah, pengurus jenazah. Bila kata ada orang mati ni, dia akan uruskan sebab apa? Dia kampung dia Khusani ini. Nah, satu perkampungan yang agak ulu lah kita kata. Terpencil. Dia bila dia masuk Islam, dia di antara sahabat yang masuk Islam awal. Dia masuk Islam di tangan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Rasulullah kata kat dia, lah ni ada satu tanggungjawab. Hang kena balik, Islamkan penduduk kampung hang. Penduduk kampung Khusani ni. Dia balik, dia dakwah. Dia dakwah nah. Dan dia kata, bila dia berdakwah, sekampung tu masuk Islam. Satu kampung tu masuk Islam. So bayanglah kampung dia besar mana, tak tahulah, Wallahualam. Tapi semua tu masuk Islam. Dia katakan, kesemua mereka itu memeluk agama Islam hasil daripada dakwah Abi Sa'labah. Kemudian, satu masa tu, ada orang mati. Panggil dia. Kita ni, bila orang mati, kita selalu akan tanya. Sakit apa? Tak. Pasal apa dia mati, tentu kita nak cari sebab. Walaupun kita tahu, bila ajal dah sampai, matilah orang tu. Kita tahu kan? Kita memang berpegang akidah, kita memang kata, dah sampai ajal tu tak sakit apa pun mati. Tapi kita nak cari sebab. Tak. Bukan kerana kita tak beriman dengan kematian. Nah, tapi kita nak tahu sebab. Jadi Abi Sa'labah ni, dia pengurus jenazah. Dia kata, pasal apa mati? Isteri kawan tu kata, dia tersedak. Tersedak makan. Makan tersedak. Mati. Dia kata punya makan tu, sampai mati. Jaga-jaga tu. Kita ni lah, suka sangat makan kan tu. Tersedak, sampai belakang mati. Tak? Dah tak tahu. Lepas tu dia kata, kesian dia kata, mati tersedak, kesian dia kata. Habis tu, lepas tu ada lagi kematian. Bila dia tanya waris, mati pasal apa? Waris tu kata sesak nafas. Sesak nafas mati. No? Dia tak boleh menampak. Kan doktor akan berbual kegagalan jantung. Jantung kalau gagal, memang matilah. Sakit apa pun, tak sakit pun. Gagal jantung tu habis lah. Lepas tu dia kata dekat Rasulullah, aku susah hati lah dia kata. Akhir-akhir ni aku menguruskan jenazah yang mati terkejut. Duk elok-elok mati. Duk sembang elok-elok mati. Mati tersedak. Mati penat lah. Tak boleh nyawa tu penat lah. Sesak nampak mati. Lepas tu Rasulullah kata,
Apabila sampai ajal, dia takkan tunggu seminit pun. Tak terlewat seminit pun dan tak tercepat seminit pun. Dia kata, ya Allah, dia kata, alangkah indahnya kalau aku dapat mati dalam keadaan bersolat. Dalam keadaan bersolat. Rasulullah kata, mintalah pada Allah, wahai Abi Sa'labah. Ini kahwin, dia kahwin. Dia ada seorang anak perempuan. Anak perempuan dia tu dalam 6-7 tahun lagu tu lah. Satu malam anak perempuan dia bermimpi, dia mati. Dia mati. Dia bangkit-bangkit pagi ni anak perempuan tu satu-satu dia manja lah dengan ayah tu. Dia bangkit-bangkit pagi, dia menangis, dia pergi cari mak dia. Tu dia tanya mak dia, ayah dia mana, ayah dia mana? Mak dia kata, ayah untuk sembahyang lagi. Memang dia ni kaki sembahyang malam. Lari malam sampai pagi, lari malam sampai pagi, lari malam sampai pagi. Lagi tak selesai duha, dia takkan keluar. Kan dia tak kerja. Lepas tu, mak dia kata, pagi ni dia keluar lambat sikit. Dia kata pergi tengok. Oh, dia tak keluar-keluar. Pergi masuk kat tempat dia berkhalwah dengan Allah tu. Dia duduk sujud. Mak dia kata, jangan kacau. Dia kalau sujud duha dia. Lama sujud duha dia. Tapi budak ni dia tunggu ayah sepasal dia tak seronok. Dia mimpi ayah mati. Dia duduk tunggu. Lepas tu, mak tu mai jengok pula. Tak bangkit lagi. Tanya dia, bangkit tak? Hari tadi tak bangkit-bangkit. Rupanya dia mati. Mati dalam keadaan sedang bersujud. Tak jatuh pula. Tak jatuh pula. Walaupun dia mati. Lepas tu isteri dia pun pergi sentuh dia. Barulah terbalik. Baru terbalik. Dia mati dalam keadaan bersujud. Kesan daripada hak yang dia sembahyang tahajud. Dia mati daripada waktu tahajud. Bukan waktu duha. Jadi semalam dia mati dari semalam. Sebab walaupun tak ada postmortem waktu tu, tapi Rasulullah SAW mengesahkan dia mati dalam keadaan. Maaf bukan Rasulullah. Dia masa ni yang dia mati itu adalah zaman Khalifah Umar Al-Khattab. Zaman Khalifah Umar Al-Khattab. Sebab masa zaman Rasulullah tu dia ada minta dekat Rasulullah. Dia nak jadi gubernur di negeri Syam. Dia kata kat Rasulullah. Rasulullah kata Syam tak buka lagi yang nak jadi dah. Rupanya dia nampak dah Syam tu akan jadi satu empayar yang besar. Dan itulah yang disebut sebagai nama Abi Sa'labah. Seorang sahabat yang paling zuhud. Dan dia ni, walaupun tak termasuk di kalangan 10 sahabat yang dijamin syurga, memang Rasulullah tak sebut nama dia. Tetapi, dia adalah sahabat yang ikut di dalam umrah pertama Nabi yang tersekat di Hudaibiyah. Saya dah ceritalah kes ataupun peristiwa Hudaibiyah ni. Mereka seramai 2,000 orang daripada Madinah ikut Nabi SAW nak buat umrah. Tapi tak masuk ke jalan biasa, tak masuk ke Ma'lah, berhenti di Hudaibiyah. Berlaku beberapa perbincangan, orang kafir tak benarkan. Orang kafir, Rasulullah hantar Sayyidina Uthman bin Affan, mereka hantar mai kepada Rasulullah, Khalid bin Al-Walid. Lalu berlakulah termeterailah perjanjian Hudaibiyah yang mana di dalam setiap perjanjian itu menguntungkan di sebelah kafir. Tapi apabila dilanggar perjanjian Hudaibiyah itu, salah satunya 10 tahun gencatan senjata. Lepas tu, dia ni di antara saksi perjanjian Hudaibiyah. Kemudian, dia ni adalah salah seorang daripada 2,000 sahabat yang duduk di bawah Syajaratul Ridwan. Pokok Ridwan yang berada di tanah Hudaibiyah. Hari ini kalau kita berpeluang pergi buat umrah, biasanya mana-mana ejen lah akan bawa pergi ke tempat yang nama Hudaibiyah. Untuk miqat kan. Miqat makan ni tempat kita berniat. Sebab dia tanah halal. Di Hudaibiyah tu dia ada satu masjid lama kan. Hak depan tu masjid baru. Belakang tu masjid lama. Tinggal bata-bata. Yang dibina pada zaman Rasulullah dulu. Lepas Rasulullah keluar tu, sahabat bina lah. Tak banyak. Tinggal sikit je. Serpihan-serpihan sahaja.
Sebab Arab ni dia pun tak mau pelihara sejarah. Takut benda tu jadi khurafat. Padahal kalau jaga, tak rugi. Bukti kepada umat yang akan datang. No? Kita tak tahu 100 tahun lagi, adakah masjid tu masih lagi wujud di situ. Kalau ada tangan-tangan yang tak mau nak memelihara sejarah ni. Patut dipelihara benda ni lah. Okey, di situ ada satu pokok. Ada satu pokok. Pokok tu kalau dia tak tebang, saya hidup sampai hari ni. Tapi dia tebang, dia kata ada orang nak buat khurafat. Tak dinafikan. Islam ni pun macam ni. Dah kata pokok tu, Rasulullah pernah duduk dengan sahabat di bawah pokok tu, dah pakai keliling, ikat segala kain hajat. Dia pun ikat kain kuning. Di setiap ranting. Kalau ada hajat, tulis-tulis surat, ikatlah di. Lepas tu, kerajaan Arab Saudi ni nak biar. Apa dia buat kerja khurafat. Dia bukan kerja orang Islam macam tu. Dia hantar hajat ke pokok. Minta teruslah pada Allah. Jadi dia tak mau benda tu berterusan jadi khurafat, dia tebang buat. Tu pohon itu dinamakan Syajaratul Ridwan. Pohon Ridwan ada berdekatan dengan Masjid Hudaibiyah tu. Setelah ni dia ditebang. Tunggui, masa tinggal tunggui, dia pakai cangkul tunggui. Bawa balik rendam air minum pula. Awaklah hampa tu. Hampa aku mana pun dia nak buat juga. Panggil mai beho, dia korek mai habis dengan akak-akak. Pada muka. Siapa tak payah tengok dah. Okey. Habis nak labah ni, dia adalah di antara sahabat yang berjanji, yang berbai'ah Ridwan di bawah pokok tu. Yang mana Nabi SAW sebut, sesiapa yang berbai'ah Ridwan di bawah pohon ini hari ini dengan aku, maka dia masuk surga. Itu janji Rasulullah. Rasulullah suka berbohong ke? Tak. Tak. Mustahil baginda bersifat dusta. Wajib baginda bersifat benar. Jadi dia di antara sahabat Hudaibiyah yang dijamin surga oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Sikit je saya tak berapa nak pandai cerita banyak-banyak sebab pengetahuan cakap banyak tu je yang diceritakan pasal dia. Yang mana Abi Sa'labah ni dia meriwayatkan 40 hadis sahaja. Berbeza dengan sahabat-sahabat yang lain ada sampai beratus-ratus. Ada yang sampai 1000. Dia 40 pun banyak tu. Kita 4 pun tak. Yang kata, Kiki ya 40. 40 tu banyak lah. Kita 4 pun tak. 1 pun tak. Duk pemohong dia banyak. Okey, baik. Kita tengok apa kata dia. Apa kata dia daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dia kata, aku dengar sendiri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Annallaha ta'ala farada faraid. Sesungguhnya dia kata Allah Ta'ala telah memfardukan beberapa kewajipan. Okey, baik. Tengok di sini. Kalau siapa yang ada kitab tanda. Memfardukan. Tanda garis di bawah fardu. Kemudian satu lagi kewajipan. Garis di bawah kewajipan. Dia ada 2. Satu fardu, satu wajib. Ada beza tak fardu dengan wajib? Benda yang difardukan, benda yang diwajibkan. Ada beza tak? Fardu tu wajib tak? Sembahyang fardu wajib tak? Sembahyang wajib fardu tak? Fardu lah. Betul tak? Ulama suka buat kita pening. Bukan kita yang pening. Ulama tak pening, kita yang pening. Okey? Okey, tak apa. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dalam ni ada tak mazhab lain daripada Syafi'i? Ada tak? Jangan malu. Semua betul. Abang dia Hambali. Dia Hanafi, dia Maliki. Siapa kita boleh? Kita bolehlah share ilmu. Ada yang kata dia tak tahu lah dia apa. Dia apa? Dia tanya oleh kita. Saya ni apa? Tak tahu lah saya. Syafi'i Syafi'i. Kebanyakan orang Malaysia, Indonesia, Brunei, Thailand, Syafi'i. Syafi'iyah.
Tapi tak dinafikan. Ada yang Maliki, nah. Ada yang Hambali, ada yang Nafi. Semua tu betul, nah. Keempat-empat ni betul. Cuma dia ada khilaf. Ada khilaf. Kita raih dahulu pendapat imam kita. Mazhab utama kita. Ikutan kita, itu Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, wajib dengan fardu tu benda yang sama. Hak wajib yang tu, yang fardu pun yang tu. Nah? Puasa tu fardu. Nah? Puasa tu wajib. Kita tahu, Ramadan saja. Nah? Ramadan saja. Sahaja aku puasa esok hari bulan Ramadan fardu atasku. Wajib lah? Wajib. Dah kata fardu, wajib lah. Nah? Usalli fardu zuhri. Arba'a raka'atin lillahi ta'ala. Fardu tu, wajib kata wajib? Wajib lah. Kata Imam Syafi'i, fardu dengan wajib adalah benda yang sama. Okey, kita tengok pendapat Imam Malik. Nah, pendapat Imam Malik. Imam Malik kata, fardu dan wajib berbeza. Kita tengok apa dia kata. Kata Imam Malik, benda yang fardu ni, apa yang termaktub dalam Al-Quran secara qat'i. Contoh dia, aqimus salah wa atuz zakah. Itu semua ada dalam Al-Quran kan? Itu fardu. Sementara yang wajib, kita tengok contoh. Sembahyang fardu yang 5 waktu tu, rukun sembahyang. Pertama berdiri betul. Betul tak? Kan niat. Niat kan berdiri betul? Nak berdiri dulu kan nak niat dulu? Nak niat dulu, baru berdiri. Berdiri betul. Betul baru niat. Sentak benda ni lah. Benda ni sekali jalan. Kalau duduk, niat dulu, lepas tu baru nak bangkit berdiri, tak boleh juga. Betul tak? Kalau berdiri saja tak ada pun tak boleh juga. Berdiri sekali dengan ni. Ya, berdiri sekali dengan niat. Wajib tak? Wajib tak? Wajib. Wajib berdiri tu. Wajib, nama pun qiyam. Betul tak? Wajib kan? Tetapi ada ketikanya. Kita tak boleh berdiri. Wajib tak? Tak wajib. Tapi sembahyang tu kena buat tak? Sebab dia fardu, kena buat. Walaupun orang tak boleh berdiri. Itu kata Imam Malik. Walaupun hang tak boleh berdiri, hang tetap kena sembahyang. Sebab sembahyang tu fardu. Dia ada dalam Al-Quran. Kalau tak boleh berdiri pening ke, tak boleh berdiri lumpuh ke. Nah, tak boleh berdiri sebab duduk atas kenderaan. Betul tak? Okey. Berwuduk tu wajib kan? Wajib. Tetapi ada ketikanya. Kita mungkin patah tangan ke, atau tak ada air ke. Kita tak boleh nak kena air. Maka ketika tu kena berwuduk tak? Memadai dengan tayamum. Padahal berwuduk tu wajib. Tetapi pada ketika-ketikanya. Tapi sembahyang tetap kena sembahyang, Pak. Tetap kena sembahyang sebab dia fardu. Boleh terima tak pendapat Imam Malik? Boleh kan? Nah? Benda tu fardu. Sebab dalam Al-Quran dia kata tak dapat tidak orang kena sembahyang. Nah? Aqimis solah. Orang kena sembahyang. Qim tu berdiri dah. Orang kena sembahyang. Walaupun hang tak ada wudu, walaupun hang tak ada pakaian, walaupun hang berak tak basuh. Dan kita ada berak di negeri yang tak ada air. No? Ada negeri yang tak ada. Ada. Baru ni kami di Balkan, 7 negara indah saja. Tapi nak basuh berak dia pakai celik je. Kita ni, kita bagi kita Imam Syafi'i ni, dia nak ayak kan? Oh, sama kalau dapat ayak banyak dia menyincah lah. Nah? Walhal boleh kalau dia yang ketah. Boleh. Nah? Rasa tak seronok. Main nak sembahyang, rasa tak syoknya nak sembahyang. Tadi aku celik je. Kan? Tak rasa tak seronok kan? Tapi wajib nak sembahyang. Tak sembahyang kan? Tak sembahyang saat ni lah kata. Haram kalau tak sembahyang. Sebab dia fardu. Walaupun ada ting. Fardu. Ni yang dia kata Imam Malik. Fardu dan wajib tu berbeza. Tapi kena buat juga. Lagi jumpa ayat, angkat bawa balik lah sembahyang. Tak ada
Yang tadi hang semayang tak ada ayat semayang tu. Hang catur balik lah. Tapi kok mana pun hang kena semayang. Sebab dia fardu. Faham maksud fardu dengan wajib? Ada beza tak? Kalau pandang dari sudut Imam Malik, kita kata ada beza. Kalau pandang dari sudut Imam Syafi'i, kita tak ada beza. Okey, satu lagi. Kita pergi Mekah, kita sembahyang berimamkan Imam Mekah lah. Kau nak bawa imam dari Malaysia. Jadi ya. Pasal apa? Pasal tu Imam Mekah tak dengar dia baca bismillah. Kan? Sebab kat takbiratul ihram, dia terus baca Fatihah. Dia ni tak baca bismillah. Imam Syafi'i, kalau tak baca bismillah, sah tak dia punya Fatihah? Sebab bismillah itu termasuk di dalam surah Fatihah. Kalau tak baca bismillah, maka tidak sah surah Fatihah. Kalau surah Fatihah tak sah, sembahyang sah tak? Tak sah lah. Sebab dia rukun. Kan? Pergi Mekah, tak dengar pun dia baca. Dia terus. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dia terus baca. Kita ni, yang memang tega dengan Imam Syafi'i, tak boleh ikut tu Imam. Dia tak baca bismillah. Bila dia tak baca bismillah, macam mana aku nak ikut? Tak sah. Pandai-pandai, tak ada ilmu, ambil kata dia pun tu tak sah. No? Walhal, pendapat Imam Malik, tu kita kena tahu lah juga, walaupun kita tak alim Pak Mazhab ni, pendapat Imam Malik, bismillah bukan sebahagian daripada Fatihah. Jadi sah tak? Sah. Walaupun Fatihah itu wajib, tapi bismillah ni ada kata fardu, ada kata wajib. Jadi bagi Imam Malik, bismillah bukan termasuk di kalangan surah Fatihah. Jadi tak baca pun tak mengapa. Kalau baca dapat pahala sunat. Tu kita dengar dia akan baca secara rahsia atau sir, perlahan. Terus dia bawa surah Fatihah. Jadi sahlah, kita jangan pertikaikan pada sesuatu benda yang kita tak tahu. Jadi dia kata, Allah Ta'ala dia telah memfardukan yang fardu, mewajibkan yang fardu. Maka bila Imam Syafi'i dia ambil benda yang fardu itu wajib, yang wajib itu fardu. Daripada hadis ni, dia ambil, dia kata benda yang wajib itu fardu, yang fardu itu wajib. Okey. Lagi satu. Nak tengok permasalahan yang fardu ataupun yang wajib. Menutup aurat bagi perempuan. Fardu ke wajib? Wajib. Wajib ke fardu? Fardu. Fardu dan wajib. Okey. Ada tak dalam Al-Quran? Ada dalam surah An-Nisa. Dia suruh pembantu tutup. Pakailah tudung. Sehingga kan labuh. Daripada paras dada. Kemudian ada juga ulama yang menghuraikan. Dia kata tak payah sampai bawah paras dada. Katanya cukuplah tutup gelung leher ni. Kan kita baju yang kita bubuhlah baju dalam tu. Tutup dekat tu saja. Tutup leher, batang leher ni. Ada juga ulama terkini. Dia tak tutup batang leher. Dia ambil tudung, dia belik di leher. Dia pakai tudung. Dia tak tutup dada. Kan dia pakai style yang belik di leher tu. No? Baik. Yang fardunya menutup seluruh tubuh badan kecuali muka dan tangan serta perhiasan yang boleh dilihat. Kita tahu perhiasan yang boleh dilihat, inai, okey? Dan cincin. Ambillah cincin besar-besar ni apa? Janganlah besar sangat. Timbul fitnah pula. Orang lah ni kerja tak ada. Dia nak curi susah sangat nak tarik. Dia kerat di jari. Kenapa? Mengundang musibah. Mengundang kejahatan. Tapi boleh tak nak pakai? Boleh pakai cincin. Antara zinah zahiruha. Perhiasan yang diharuskan. Inai nak pakai boleh tak? Boleh. Bubuhlah 10 jari. Nak tempel bulan bintang pun tempel lah. Perhiasan yang diharuskan. Okey, lukis. Jangan lebih-lebih melampau. Sikit-sikit tu boleh lah.
Ni lukis aduh macam tangan Hindu lah jadi. Nah, boleh. Tapi janganlah melampau-lampau sangat. Sampai tak nampak warna kulit. Dia punya bagi. Tapi harus. Benda ni benda harus. Jangan kita petikaikan kata haram. Okey. Yang bila akhir-akhir ini dipetikaikan kata haram mungkin sebab ayat uduk tak sampai. Yang tu yang dipetikaikan kata haram. Tapi ni perhiasan yang boleh nak. Esok pakai mai berkemera jari. Boleh pakai. Naik boleh pakai. Perhiasan yang diharuskan. Sebab Rasulullah pernah kata kepada Sayyidatina Aisyah, berinailah kerana ia melambangkan kesuburan seorang perempuan. Pakai inai lah, subur. So ni pakai beranak pula. Saja melawak dah. Dah tak ada tuan nak beranak. Macam mana dah? Okey, baik. Jelas kan? Fardu dengan wajib kan? Jelas nah? Benda yang fardu memang fardu. Benda yang wajib. Kemudian dia kata, maka janganlah kamu mensia-siakannya. Janganlah kita mensia-siakannya. Benda tu kalau dah dia kata wajib tu wajib lah. Kalau dikatakan fardu, fardulah. Ni apa yang diwajibkan itu adalah peluang kebaikan-kebaikan di dunia yang akan Allah berikan. Sebenarnya Allah Ta'ala bagi dekat kita kefarduan berpuasa. Setahun, sebulan saja. Bukan setahun sekali. Setahun, sebulan. Betul tak? Di dalam fardu puasa ini, ada hikmah kebaikan yang amat besar. Kata Allah jangan sia-siakan. Yang disebut di sini, dia kata, fala tudayyuha. Hamba jangan tak puasa. Misi dalam perut hamba tu, misi ada kisah makanan tu, dia lagi tajam daripada blender tau. Blender pun kita tukar berapa kali lah sejak kita hidup ni. Betul tak? Misi perut tu tukar tak? Dia punya kisah lah. Bukan sehari sekali. Kena makan sehari 6 kali kau untuk kisah. Kadang-kadang dia pun nak terpeleong juga sakit perut. Kita sakit perut. Kita carilah aku makan apa. Aku makan apa. Entah mesin tu. Macam mana dia punya pisau. Kesumbil habis dah dia pun. Tambah umur kita ni. Makin perlahan kita tak boleh dah makan cerah-cerah. Pedas sikit pun tak boleh. Angin sikit tak boleh. Apa jadi dekat mesin kita tu. Kita pun tak tahulah. Kalau kata blender hayat di dunia yang boleh buat pula ni. Memang buang lama dah. Kan? Ni dia kata. Puasalah setahun, sebulan. Bagi rehat saat mesin tu. Pun dia rehat siang saja. Malam kerja pula. Tapi tak adalah terus siang malam. Ini sampai siang malam. Sampai tak bagi rehat kat kawan tu. Allah Ta'ala kata jangan sia-siakan fardu yang aku fardukan ni. Hamba buat. Ada kebaikannya. Sebab apa? Bila rehatnya perut kita ni, daripada buat kerja, jantung kita juga berehat. Bila jantung berehat, akal juga berehat. Daripada memikirkan perkara-perkara yang lara serta maksiat. Ini adalah kebaikan. Jadi kata Allah janganlah. Fala tudayyuha. Janganlah sia-sia. Benda tu benda baik. Macam sembahyang. Dia suruh kita sembahyang. Di dalam setiap rakaat ada berapa kali sujud? 2 kan? Yang lain semua sekali. Fatihah sekali, rokok sekali, duduk antara 2 sujud, semua sekali. Tapi main sujud 2 kali. Tak malah nak ubahlah. Tak buat sujud sekali sudah. Kenapa dia suruh sujud sampai 2 kali? Rupa-rupanya di antara pergerakan kita di dalam solat, tempat yang paling dekat duduk dengan Allah ialah ketika sujud. Macam hambisik terus ke Allah. Kata baginda SAW, ianya adalah pemanah yang tepat. Macam hambisik terus pada Allah. Kita ni kalau berhajat sangat-sangat, takkan nak minta, wan, masak RM4 nak pinjam. Tak, sembang. Saja nak sembang dengan hang sikit. Tidak. Sembang pelan-pelan. Tidak. Secara perseorangan. Kan? Macam tu lah dalam sujud. Sembang dengan Allah. Puji nama Allah. Suci nama Allah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kan last bila sujud akhir tu. La ilaha illa anta.
Subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Puji balik Allah. Tidak ada Tuhan melainkan Engkau. Maha suci Engkau ya Allah. Akulah hamba-Mu yang zalim. Mengaku pada Allah kita ni zalim. Nah, tahu kata neraka tu panas. Tahu kata api dia tu amat-amat azab. Tapi aku buat dosa juga. Aku zalim ya Allah. Satu, lafaz tawakal mengaku pada Allah. Aku ni hamba-Mu yang jahat. Selalu buat dosa. Aku zalim. Aku nak lempak diri aku dalam neraka. La ilaha illa anta. Nah, itu lafaz. Yang tu kita baca waktu sujud yang akhir. Pasal apa pada waktu sujud awak tak baca lepas Fatihah? Sebab tempat yang paling hampir kita dengan Allah adalah dalam waktu sujud. Sebab tu sujud tu 2 kali di dalam setiap rakaat. Janganlah sia-siakan waktu tu. Dan lagi, ketika duduk tahiyat akhir, adanya saat-saat yang paling dekat dengan Allah. Kerana para malaikat akan berebut-rebut nak tulis kebajikan untuk diangkat ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Ni kita kata penutup tulisan tentang ibadat sembahyang. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, jangan kau biarkan tahiyatmu berlalu begitu saja. Sebaliknya akhirilah dia dengan meminta keampunan daripada Allah, minta jauh daripada neraka jahanam, jauh daripada siksa kubur, jauh daripada fitnah dajjal, jauh daripada fitnah hidup dan mati, baru bagi salam. Okey. Benda ni dia kata jangan kamu sia-siakan. Tapi kita ni buat kerja tak ada ilmu, tak tahu rupanya tang tu ada doa yang dimakbulkan. Rugi ya. Nah, kalau orang tak sembahyang nanti sat. Nanti aku pergi sembahyang, aku minta doa ke Allah Ta'ala bagi hampa mampus hati keluarga. Allah Ta'ala suruh tak macam tu? Dia suruh minta kebaikan saja. Dia tak bagi minta kejahatan. Jadi setiap benda yang Allah Ta'ala fardu, ada kebaikan, jangan sesekali kamu sia-siakan. Dan dia kata, wala tudayyi'uha. Dan dia telah menggariskan beberapa batas. Wa hadda hududa. Wala taqtaduha. Dia telah menggariskan beberapa batas. Tadi fardu, kemudian hudud. Baik. Di dalam Al-Quran, di dalam surah An-Nur, Allah Ta'ala ada cerita yang mana kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk penzina. Apa yang patut dibuat kepada penzina? Apa dia? Fajlidu mi'ata jildah. Kan? Hendaklah disebat 100 kali sebatan. Zina yang macam mana? Zina yang lelaki dan perempuan yang bujang. Maksudnya tak ada pasangan kedua-duanya. Hendaklah disebat 100 kali sebatan. Itu hudud. Benda yang Allah Ta'ala had-hadkan. Dan kemudian, untuk lelaki dan perempuan yang ada pasangan. Suami orang dan isteri orang yang buat zina. Ada 4 orang saksi yang memang nampak betul-betul mereka melakukan zina. Maka wajib dihududkan. Sebab ada dalam Al-Quran, no? Direjam dengan batu sampai mati. Lagi tak mati, kena baling situ lah. Orang letak, kalau kita ni simpang yang paling masyhur sekali, simpang 4 bayar lepas tu lah kan. Kalau kata dari balik pula Teluk Kumbak pun lalu kot tu. Dari bayar lepas pun lalu kot tu. Dari Matang bertemu pun lalu kot tu. Betul tak? Simpang tu. Dari Seri Bayu pun turun kan. Simpang tu kira. Letak pesalah ni. Penzina ni kat situ. Setiap kali siapa yang nak lalu. Wajib baling. Sampai bila? Sampai mati. Sampai mati. Baling batu besar. Yang disebutkan, batu ni yang sedap pegang di tangan lah. Kalau kita melontak tu, yang besar kacang kuda. Kalau besar kacang kuda bila nak mati. Kesian kan? Kita akan rasa kesian. Siapa yang tak baling, berdosa. Wajib baling. Apa buat zina lah, baling. Direjam sampai mati. Adakah zalim? Tak. Barulah orang tengok takut, no? Oh, tak boleh buat. Dah malu satu hal. Betul tak? Malu satu hal. Okey. Bila hudud ini diturunkan, seorang sahabat
Tak dinyatakan nama sahabat ni dah. Dia mai jumpa dengan Rasulullah. Waktu tu Rasulullah ada dengan Sayyidina Umar Al-Khattab. Dia kata kepada Rasulullah, ya Rasulullah. Dia kata tadi aku berjalan-jalan di taman. Adalah taman-taman mereka waktu tu. Aku jumpa seorang perempuan yang dalam keadaan tak berhijab, tak tutup aurat. Maka orangnya ramah tamah. Perempuan tu ramah tamah. Yang haid sekali dia haid 10 ni. Nah? Mudah didekati. Aku mendekati dia dengan syahwat aku. Dia kata. Aku sentuh dia. Aku peluk dia. Aku kucup dia. Dan aku hampir-hampir jimak dengan dia. Dukhulah nah. Tapi aku takut pada Allah maka aku tinggalkan dia. Ya Rasulullah, hududlah aku. Dia main kepada Rasulullah, dia kata hududlah dia. Sebab dia dah buat zina, dia kata. Lepas tu Rasulullah diam, tak kata apa. Sayyidina Umar ni tunggu apa tindakan Rasulullah. Dia ulang lagi, ya Rasulullah, aku buat gini. Aku cuma tak jimak saja dengan dia. Semua aku dah buat. Jimak je belum. Hududlah aku. Dia suruh hukum dia. Nah? Rasulullah diam lagi. Lepas tu nampak merah. Rasulullah ni dia kalau tahan marah, muka dia akan merah. Orang putih segak begitu. No? Lepas tu bila merah sampai ke telinga ni, Sayyidina Umar kata, sahabat ni suruh dia berhenti. Sudah jangan kacau dah. Sebab dia tak kata apa dekat hang. Jangan kacau dah dia. Nah? Lepas tu dia kata, tak. Dia kata, aku takut dekat Allah. Dia kata, aku takut sangat dekat Allah. Jadi dia kata, sebelum aku dibakar di dalam neraka Allah, maka buatlah hududlah aku sekarang ni. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala tak buka aib hang ni. Siapa pun tak tahu kalau hang tak ambil cerita dekat aku. Kalau hang tak cerita kat Umar, siapa pun tak tahu. Tapi hang dah ambil cerita kami tahu. Oleh kerana dia melakukan muqaddimah zina. Dia tak buat zina lagi. Maksud dia tak dukhul. Nah? Faham maksud dukhul kan? Tak jimak lagi. Maka tidak ada hudud. Kecuali kembalilah pada Allah. Mohonlah keampunan kerana kamu telah melakukan dosa besar. Dengan menyentuh, mengucuk, bersyahwat dengan perempuan tersebut. Dan dia hanya dihukum sebagai khalwat. Berseronok suka, beristimtak dengan perempuan yang bukan ajnabi dengan dia. Maka tidak ada hudud di situ. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam. Dia kata bila yang nak main hudud ni? Apabila kamu berjimak. Berjimak. Contoh dia kata. Seperti mana memasukkan benang ke dalam lubang jarum. Cantik kan bahasa Rasulullah? Seperti mana memasukkan benang ke dalam lubang jarum. Maka itu baru dihukumkan hudud. Tengok, Islam tu indah sebenarnya. Dia tak zalim awak yang dia takut sangat kat hukum hudud. Kemudian peminum arak. Kena sebat 80 kali sebatan. Tapi kalaulah peminum arak tu memang orang nampak dia minum. Kesan-kesan mabuk dia. Baru ditangkap. Dan kemudian dihudud. Dihukumkan. Sebanyak 80 kali sebatan. Pernah buat dah lagi? Tak ada. Kat tempat kita tak buat lagi. No? Tak tahu nak kata pasal apa tak buat tu. Tak boleh kita kata tak sesuai. Sebab hukum ni hukum Al-Quran. Kalau kita kata tak sesuai lah, kita hidup masyarakat majmuk berbilang kaum tak sesuai. Jatuh hukum kufur dan kafir. No? Pasal apa tak buat? Wallahu'alam. Mohonlah pada Allah. Mohonlah pada Allah. Kami tak tahu siapa tak buat. Walhal Allah Ta'ala kata aku dah garis dah. Hudud dengan hududnya. Wajib dengan fardunya. Hudud dengan hududnya. Lepas tu dia kata, fala ta'taduha. Bila dah dia garis had-hadnya, dia kata, janganlah kamu melanggarinya. Bila kamu langgar, maka jadilah macam-macam. Kita ni langgar lah no. Orang berzina,
Denda RM3,000. Apa jadi? Buat lain. No? Buat lagi. Buat lagi. Benda tu dah haram. Ha? Dah memang tahu. Bahkan mereka mengaku, kami buat zina, kami telanjur, kami gitu. Buat apa? Denda RM3,000. RM3,000 sekarang ni. Tak susah orang nak cari, no? Senang dapat. Ha? Meninggalkan solat Jumaat 3 kali berturut-turut. Nah, bukan sekadar munafik, bukan kafir hukumnya. Bukan kata 3 kali. Tak pernah sembahyang Jumaat langsung pun ada. No? Bila berlakunya peristiwa had ataupun faraid yang kita langgar ni, maka dia jadi tak tahuan. Itu yang jadi macam-macam tu lah. Pada tak tadua janganlah langgar, kata Allah. Dan ia telah mengharamkan beberapa perkara, maka janganlah kamu mencerobohinya. Beberapa perkara yang diharam. Banyak benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya judi, arak, zina, membunuh, mencuri. Semua itu diharamkan kan? Macam mencuri. Haram tak ada hudud, tidak? Mencuri, hukumnya, hududnya potong tak? Potong tangan. Punya samun lah tu. Bayangkan mesin ATM tu pun dia berlari. Dia ikat dengan tali. Dia bawa lari dengan kontainer. Dengan lori kontainer tu. Jalan mesin tu. Pom jalan. Punya ketua penyamunya. Kan? Habis sangat tangkap. Buat dalam penjara. Esok kelak dia buat pula. Tangkap. Buat dalam penjara. Esok kelak dia buat pula. Macam tu lah. Macam tu lah adanya. Allah Ta'ala kata, bila dah hampa langgar, melampau jadi benda ni. Dia akan terus berleluasa. Kalau bunuh, hukum dia qisas. Bunuh balas. Bunuh balik dia. Hang bunuh orang ni. Dia tak buat salah apa dekat hang. Hang pergi bunuh dia. Hukum dia, bunuh balas. Ni biak lama baru nak pergi gantung. Cara pula kena dapat pegang mak bagus. Dapat pula hakim hak yang kena sogok sikit. Lepas. So keluar dia bunuh orang pula. Itulah yang berlaku. Bila hampa langgar, lampau. Tengoklah jadi tak tentu hala. Dan kemudian dia kata, maka janganlah kamu mencerobohinya. Dan ia telah mendiamkan beberapa perkara kerana kasihan belas kepada kamu. Bukan kerana lupa. Maka janganlah kamu menyelidikinya. Ada benda-benda yang Allah diam. Maksudnya dia tak kata apa. Okey, kita tengok benda macam ni nah. Yang dia tak sebut dalam Al-Quran. Bila mana Allah Ta'ala diam yang dia tak sebut dalam Al-Quran. Maka benda tu tak apa. Benda tu harus. Baik, contoh. Kita bagi contoh. Binatang yang halal dimakan dagingnya. Lembu, ayam, kambing, kerbau, kuda. Di antara binatang yang halal dimakan dagingnya. Tetapi ada ketika-ketikanya binatang yang kita sebut tadi jadi haram. Ketika mana? Ketika ianya tidak disembelih. Mati. Sayang, lembu besar sangat, mati. Ambil daging dia, boleh makan. Halal, benda halal. Halal tak? Dia dah jadi bangkai. Maka haram dimakan. Haram. Orang yang bukan Islam ambil kulit dia. Ambil kulit dia buat beg tangan, buat kasut. Kita ni dengan bangganya. Kasut kulit, beg tangan kulit, baju jaket kulit. Yang tengok daripada binatang yang tak disembelih. Haram tak? Ini yang nak jadi benda harus ni. Ini yang nak jadi. Kalau tidak kita tak boleh pakai beg tangan kulit, kasut kulit. Kita tak boleh pakai. Kita tak tahu bila yang disembelih. Pakai pula. Kan yang orang duk tawaf tu pakai kasut kulit.
Kasut tawah tu dia panggil. Dia buat daripada kulit. Kita ni nak kaji ni. Tu yang dia kata. Bila mana hang cari, hang selidik. Tu kasut tawah kan kasut kulit. Ada yang orang pakai kasut kulit lah. Dia macam stokin saja tu. Dia ada zip di tepi. Kalau tak mau bagi tapak kaki sakit, pakailah kasut tu. No? Lepas tu fikir pula, kulit ni kulit apa? Dia kata, kulit ni kulit lembu. Mana punya mai ni? India punya mai. India mereka nanti ambil binatang sebab mereka banyak binatang lembu mereka ni mati kebuluran, mati kena racun, mati pencemaran air. Mereka akan ambil kulit. Untuk dibuat produk. Beg tangan, kasut dan baju. Habis tu kita pakai bawa tawah. Kalau kita selidik, kita jumpa lah menatang-menatang tu. Tak salah duk selidik banyak-banyak. Benda ni Allah Ta'ala dah diam dah. Kalau ada hang selidik banyak-banyak hang akan jumpa. Kita ni kalau kita selidik, jangan kata apa. Gula tu pun tak boleh makan. Gula ni dia asal daripada tebu kan. Dia nak basuhkan tebu kat hang sebatang-sebatang. Cek no. Dia tak basuh. Hak yang duk jayak tebu tu dia basuh lah. Dia basuh lah. Dia nak jual. Dia nak mixing dengan kulit-kulit kan. Kalau di kelang tebu tu, dulu ada satu cuping kan. Perlis. No? Tak cuping telinga, cuping perlis. Ingat kami pernah pergi lah. Subhanallah. Macam air acang tu lah. Dia pun nanti mesin dengan daun-daun sekali masuk pi. Dengan akak-akak sekali masuk pi. Dengan tanah. Terus cerita lah. Ada yang kata ni, tebu ni dia paling subur di tepi kandang babi tu. Paling subur. Ayak paling banyak. Tebu buat dengan kulit kan dengan ayak. Nak ambil gula tu dengan ayak dia lah. Dia serat kat tepi kandang babi. Kok belah perlis tu punya banyak kandang babi lah. Lepas tu bila dia mesin, keluar main ayak tu. Hitam macam warna ayak tai babi tu dah saya tengok kan. Kalau hang selidik, boleh makan tak? Kami tak makan gula. Kami makan gula tu. Kami makan gula ni. Gula juga. Dan ni gula perang. Perang pun lagu tu lagi dia tak basuh. Allah. Kalau selidik. Benda ni yang dikatakan bila Allah diam tak kata apa-apa. Hang duk dia ni hang janganlah pergi kaji. Kalau hang kaji sungguh-sungguh. Hang nanti jumpa benda tu jadi haram. Benda tu dah harus. Dah boleh makan. Dah boleh makan. Okey, dia jumpa sardin pula. Sardin ni pergi cari. Pergi tengok di kelang. Ada pula siput babi di belakang tu berlambak. Jumpa rumah-rumah siput babi. Siput ni buat dengan lendiak siput babi. Larat kena ambil lendiak siput babi berlambak-lambak. Kelang sardin yang punya besar. Bila hang pergi kaji selidik banyak-banyak. Hang jumpa lah benda-benda macam tu. Benda tu dah harus. Bila Allah Ta'ala tak sebut haram. Bila Allah Ta'ala tak sebut wajib. Bila mana Allah Ta'ala tak had hududkan dia. Maka dia harus. Bila hang pergi cari banyak-banyak cerita. Hang jumpa lah banyak-banyak cerita. Lepas tu dan yang tu tak boleh. Had ni tak boleh. Had tu tak boleh jadi syubhat. Okey, lagi satu. Berjual beli itu harus tidak. Berjual beli itu harus. Riba itu riba itu haram. Okey, kita ni jual beli. Jual beli yang kita nampak. Lepas tu dia kata dia ada buat saham. Dia ada buat saham. Kita tanya saham ni jual apa? Saham ni jual apa? Dia kata tak ada apa. Dia jual benda-benda yang halal sahaja. Nak share tak bang sikit? Okey, kita share. Kita masuk. Aku share banyak ni. Dah? Nanti keuntungan dia taklah aku bagilah berapa persen. Abang kita tak bekerja ni. Kalau ada untung. Dah? Kemudian kita ni dengar, dia jual arak. Lepas tu dia kata kena jual juga arak ni. Kalau tak jual arak, untung tak banyak mana. Kena jual juga. Walhal tadi jual beli tu harus. Harus. Tapi bila dia jual arak,
kita tak boleh dah. Kita kata orang tu, awak hang ditanya. Orang tu saya tanya. Kan nampak dia banyak? Tak bolehlah semua orang ambil. Allah Ta'ala dah kata dah. Jual beli itu harus. Pasal apa hang tu duk selidik? Tak boleh lah benda tu nak jadi benda makan kita. Dah tahu dah semua orang nak cerita. Dia punya saham tu, dia labur kot arak, kot judi. Lepas tu hang nak gagah juga dia kata, dah hampa pergi cari, hampa jumpa lah. Ini wajib cari. Ketika ni wajib cari. Walaupun benda ni dia kata harus. Harus kita berjual beli dengan orang bukan Islam. Boleh kita berjual beli dengan orang bukan Islam. Tak apa. Tetapi bila kita tahu, tak selidik pun, kita dapat maklumat. Ketika ni kena berhenti dengan serta-merta, dia nampak dah jelas haram dia. Yang ni tak boleh jadi harus. Walaupun asal hukum dia harus kita berjual beli. Okey, sebab tu bila timbul satu isu tentang saham ni, bila bawa naik main isu, ulama-ulama bagi pendapat kata halal, kata haram, kata harus. Maka kita kena cari dulu hak yang haram tu. Bila jumpa yang haram, oh ini sebab dia kata haram. Rupanya daripada keuntungan itu diperolehi melalui perniagaan yang haram, maka haram hukumnya. Itulah yang mana kesimpulan daripada hadis ni dapat kita bahagikan 4 bahagian yang mana Allah Ta'ala meletakkan perkara-perkara fardu dalam kehidupan kita. Allah Ta'ala juga mengharamkan dalam kehidupan kita beberapa perkara. Allah Ta'ala juga menggariskan hudud di dalam kehidupan kita. Dan Allah Ta'ala juga meletakkan yang harus dalam kehidupan kita. Jadi makna ada fardu, ada haram, ada hudud dan ada harus. Nescaya sejahtera hidup kita di dunia dan juga di akhirat. Itulah hadis yang ke-30. Wallahu alam. Faham? Fahimtum? Fahimna. Kalau saya tanya, fahimtum? Hampa semua faham tak? Fahimna. Kami faham, insya-Allah. Insya-Allah taala. Minggu depan ada nak? Kita minggu pertama dan minggu kedua. Minggu ketiga dan minggu keempat itu tak ada. Jadi minggu depan insya-Allah, kalau Allah Ta'ala izin, hadis ke-31. Lahir menimbulkan kasih sayang. Wallahu a'lam. Ada soalan nak tanya? Ya. Orang kafir? Okey. Okey, baik. Kita berjual beli dengan orang kafir. Contoh dia, orang kafir mai beli kat kita barangan untuk dia buat semayang. Contoh dia, tebu. Mereka ada semayang tebu kan? Alat-alat yang digunakan untuk ibadah. Ada yang bunga. Ada yang daun. Ada yang pokok pisang. Mau dengan hak yang pisang dengan jantung-jantung. Itu di antara upacara keagamaan. Kalau kita tahu, haram kita terima duit daripada dia. Dan kita tak boleh bagi. Tanya dia kata dia nak buat semayang, jangan bagi. Walaupun dia nak beli dengan harga yang lumayan, jangan bagi. Sebab kita telah pun menyumbang acara keagamaan. Dan duit itu kita guna, pakai, kita guna makan. Tak boleh. Haram. Tapi kalau kita tak tahu. Kalau kita tak tahu. Tak apa. Tidak mengapa. Tapi bila kita tahu, tak boleh. Tak boleh. Kecuali kalau dia main curi. Dia main curi. Lain cerita, Okey, bunga-bunga. Kalau dia kata dia nak buat semayang. Tak boleh. Tak boleh. Mereka ni bunga pun buat semayang kan, kutip-kutip pi buat persembahan. Tak boleh, Okey, lagi satu binatang ni yang halal dimakan. Contoh dia kambing kan? Halal dimakan. Tapi bila dia nak buat persembahan,
Dia nak buat persembahan. Haram. Walaupun kambing. Ya? Haram. Walhal daging dia tu halal. Tapi oleh kerana dia nak buat persembahan, dia kata tak apa, dia suruh kita masak. Kita panggang-panggang, kita bagi dekat dia. Kita sembelih, kita masak, kita bagi kat dia, dia pergi buat persembahan dulu. Puja dulu. Lepas tu dia bagi kita makan. Haram. Walaupun kita masak, kita sembelih, kita yang adun semua. Tapi oleh kerana dia dibuat persembahan sebagai berhala, maka hukumnya haram. Ya? Tak boleh. Itu yang orang duk pergi curi buah-buah yang duk buat persembahan dekat berhala tu sebenarnya tak boleh, no? Sebab dia menjadi benda persembahan kepada dewa-dewa syirik. Dia tak boleh makan, haram. Jahil, dia curi, dia makan. Dia pun cerdik dalam ni, buah-buah plastik. Okey, zina. Okey. Dengan bapak tu. Okey, baik. Dia pergi lari kahwin di Siam lah. Siam ni dia ada sindiket yang tak sah dah. Yang tak diiktiraf. Maka menyebabkan perkahwinan tu katalah, dia rasa dia pesah lah. Sebab tu dia berlaku hubungan suami isteri. Tiba-tiba bila balik main Malaysia, diselidiki sindiket. Biasanya, bila balik main Malaysia, mereka kena buat pengesahan di Malaysia. Dan qadhi yang dilantik oleh kerajaan Malaysia ni akan selidik hangpa kahwin di mana, siapa jadi qadhi di sana, dia akan selidik sah ke tak sah. Jadi dia pun tahulah sah ke tak sah. Kemudian dia kata tak sah. Sedangkan mereka ni dah menikah lama sampai beranak pinak. Apa jadi pada anak tu? Anak tu memang jadi anak tak sah taraf. Jadi, apa jadi pada perhubungan anak itu dipanggil anak syubhat. Anak syubhat. Dia nak kata anak haram dekat dia pun, yang mak pak tu sangka hubungan tadi halal. Tiba-tiba, bila diselidik, jumpalah tak sah taraf. Jadi, keadaan ni, untuk mengesahkan balik si anak tu, dia jadi perhubungan mereka tu tak dinamakan zina. Mereka dinamakan hubungan syubhat. Itu yang dikatakan perhubungan syubhat ni. Kemudian untuk mengesahkan balik taraf si anak tu, akad nikah semula. Sah balik anak tu. Dia sebenarnya boleh bela. Sebab dia pun syubhat, dia pun tak tahu. No? Mungkinlah nak nyatakan dibimbangi lah. Ke depan takut rosak keturunan. Tapi budak tu dia tak dinamakan anak luar nikah dah. Sebab yang pertamanya, mak dengan bapak tu duk ingat sah. Tiba-tiba tak sah. Dia anak tu bukan anak luar nikah. Anak tu dinamakan hubungan syubhat. Hasil daripada hubungan syubhat. Boleh dibinkan kepada bapak tu. Kalau bercerai kedua-dua, pilihan kepada budak tu kalau dia dah sampai akil balik, dia boleh pilih antara mak dengan ayah dia. Tetapi wajib pergi ke mak dulu. Wajib dia pilih mak. Cuma bila anak tu kata dia tak mahu duduk dengan mak ni cengih sangat, dia nak pergi duduk dengan ayah. Boleh. Tapi kalau bercerai kedua-duanya, pergi dekat mak dulu. Utama pada mak daripada bapa. Anak tak sah taraf ni dia ada perbicaraan panjang dia. Waktu bila? Okey. Boleh tak kita nak ubah niat daripada sunat kepada fardu? Okey, kalau untuk puasa, boleh. Kalau sebelum terbit matahari, sebelum terbit fajar. Maksudnya bukan waktu imsak. Pukul 5 pagi, mula-mula kita ingat hari nak puasa sunat, hari Khamis lah. Lepas tu ingat,
Daripada aku puasa sunat sahaja, lebih baik aku niat qada. Mungkin ada yang tertinggal dulu-dulu yang aku terlupa. Boleh diubah. Selagi matahari tak terbit. Tapi bila mazhab sampai masuk waktu imsak, masuk dah waktu subuh, kita boleh dah ubah niat. Nah, berbeza dengan semayang. Semayang tak boleh ubah. Nah, tapi kalau puasa, boleh selagi tak masuk waktu imsak boleh kita ubah. Daripada sunat kepada wajib. Nah, boleh diubah. Okey, baik. Tentang cerita pulut kuning sebelum kenduri kan. Memanglah. Biasanya macam isu nak kenduri tu. Tang tu kena buat pulut kuning. Adalah bahagian-bahagian keturunan yang dia kata kalau tak buat pulut kuning tu akan menimbulkan musibah. Buat pulut kuning tu, dia bagi orang makan. Sebenarnya dia adalah di antara salah satu amalan syirik. Apabila kita percaya pulut kuning tu kita buat, menolak musibah yang bakal berlaku. Tengok-tengok hari kedua tu jadi musibah. Orang akan cari sebab. Hang tak buat pulut kuning kot. Itulah hang tak jamu tu kemarin. Baik. Pulut kuning tu dia adalah merupakan persembahan. Seandainya niat kita tadi. Dia dah jadi persembahan. Boleh tak kita makan? Kita tak boleh makan. Tapi orang jahil lah. Kalau nak buat pulut kuning, buatlah. Beda-beda orang main bersiang bawang ke. Beda-beda orang nak main. Buat apa buat pulut kuning saja. Makan-makan pulut kuning. Tak ada masalah. Tapi bila niat kita tu, dengan sebab nak mengelak daripada musibah, dia jadi haram. Dia jadi sebagai satu persembahan. Untuk perbuatan syirik. Itu kena tahu juga, no? Tapi kalau kita tak tahu. Biasanya, dia ni ada kan keturunan kan? Keturunan nak kena buat. Dia nanti buat. Saya dulu saya tak faham pasal apa lah. Tapi bila kita balik juga rumah kawan lah. Rumah dia ni tengah bendang. Kami duduk mengaji pondok lagi. Dan duduk mengaji tengok-tengok orang main Minang seorang kawan ni. Tak ada nak habis Pak Selawi. Dia kata aku dah kena paksa kahwin. Mak aku tak larat belah dah nak Sarah. Dia kata mengaji pun bodoh. Kahwin lagi bagus. Dah kata main Minang bulan ni bulan depan tu menikah lah. Kami ni pakat lah pergi makan kenduri. Jauh duduk dalam Tebuk Ulu tu. Tidur satu malam. Petang tu dia buat kenduri pulut kuning. Dia kata pulut kuning tu angkat sat letak di atas para tu dulu. Jangan siapa kacau. Kita ni memang kebulok nak makan pun. Nak makan. Jangan siapa kacau dia biar di atas para. Tutup pun jangan. Ada kata tutup bila kot lagi lalat urung. Kita jangan biar doktor dedah. Dia biar duduk atas para. Dulu rumah dulu ada para kan. Kami ni tunggu bila letak rumah ni nak jamu ni. Bau yang gemuk sedap. Kita kan dah tidur umur orang memang. Main pula dari pondok. Orang duduk pondok ni memang lapar ni lah. Lepas tu. Okey. Mai lah. Tak panggil apa no? Mak andam. Bukan mana dulu orang panggil apa yang duduk main duduk cukup-cukup bulu-bulu. Andam lah. Dia pun main. Dia pergi dekat para tu. Lepas tu dia kata, mai makan. Oi, kata makan, mantap lagi 4 kita ni. Dia makanlah hamba Allah yang tak tahu apa ni. Sedap tak kira lah. Esok tu kenduri, Tok Guru pakat mai lah anak murid dia kahwin kan. Tok Guru pakat mai. Lepas tu sembang-sembang lah. Kau tak main kemarin, kita ada pulut kuning lah. Makan pulut kuning ni kata. Pulut kuning bagi Tok Nenek ya. Saya Tok Guru saya ni dia orang Banjar lah. Banjar ni alim-alim tau lah. Dia kata hang ni. Hang makan tu pulut kuning yang bagi Tok Nenek punya lah. Tok Nenek apa? Saya tak faham. Dia kata Tok Nenek ni, dia tak tak boleh sentuh lagi, tak lagi. Sampai kepada satu ketika dia akan panggil pakat. Semua pakat boleh makan. Dia ada buat kuning, dia ada buat putih. Betul. Dia kata putih lagi sedap, tak bau kunyit. Pokoknya kita dah makan satu persembahan. Haram dia kata. Walaupun benda tu halal. Ayam tu disembelih dengan secara halal. Dia adun dia buat secara halal. Tapi oleh kerana dia persembahan pada
Jin. Oh, rupa-rupanya. Tok nenek tu jin. Jadi dia kata tak boleh makan. Dia menjadi persembahan. Oh, no, kita tak tahu. Patutlah aku buta perut. Ha? Kita tak tahu kan? Tak tahu tak apalah, no? Jangan duk pakai tak tahu tak apa situlah, no? Kena bagi tahu lah, no? Wallahualam, no? Ya. Apa dia? Patut kena buang, no? Tak usah buat lah, benda syirik, no? Kan? Sayang, no? Kalau macam sekok lembu, dia buat persembahan. Naknya kena buang tu. Kalau makan jadi haram. Wallahualam. Habis saya sudah dulu nak. Minta ampun, minta maaf. Yang baik itu dari Allah. Yang tak betul, yang tak kena, yang kurang itu adalah daripada diri saya sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan hamidin. Hamdan syakirin. Hamdan sabirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim. Wa azimi sultanik. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bihikmatik. Wa anshur alaina rahmatak. Wa dhakkirna ma nasina ya dhal jalali wal ikram. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq. Wa a'malana minar riya. Wa alsinatana minal kadhib. Wa a'yunana minal khiyanah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina azaban nar. وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Taqabbal ya karim. Terima kasih. Rosmah mana? Siapa yang nak bayar duit ikut akhirat? Ya. Lama dia tak muncul. Pakat-pakat dia tanya dekat saya. Kemudian terima kasih siapa yang buat kenduri bihun hari ni. Bihun ke apa kah? Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih Kak Norma. Lalu belanja saya sarapan pagi. Barakallah lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Sallallahu ala Muhammad. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sallallahu alaihi wasallam. Okay, Assalamualaikum semua. Salam.